Ini inayat dah tempat. Saya belajar dulu pada tahun 2002 tempat saya belajar. Dan setahun saya ambil KPLI Bahasa Arab. Setelah kami balik daripada Jordan, kita masuk KPLI. Saya balik ke Mesir dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya dapat ziarah balik tempat saya belajar. Dan malam ni kita bersama dengan sebuah kitab yang agung, yang hebat, yang terkemuka. Cuma kadang-kadang kita jarang jumpa kuliah-kuliah yang mengajar kitab. Jadi kita di Malaysia ni Alhamdulillah sebentar lalu kita lihat kuliah-kuliah pengajar kitab hadis berkembang. Dan begitu banyak sekali para pendakwah lelaki dan wanita yang mengajar kitab-kitab hadis. Di antara kitab 40 Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab-kitab yang kita kenal Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah ialah kitab yang 6. Kita dalam kalangan ulama hadis terdapat banyak kitab. Ada berbentuk sahih, ada berbentuk jami', ada berbentuk musnad, ada berbentuk sunan, ada berbentuk mu'jam. Dan yang utamanya disenaraikan oleh ulama ialah 6. Di 6 ni ialah 2 sahih, iaitu Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan 4 sunan. Bermula ataupun 4 itu ialah Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Dan saya peribadinya saya melihat di negara Arab, negara Islam sendiri dan di Malaysia sendiri dan di negara sekitar, kita melihat bahawa tak ramai orang mengajar kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi sebab tu saya terpanggil untuk kita buka kitab ni, kita baca dan kita kenal bagaimana kitab yang dianggap 6 buku yang utama. Kita mungkin selalu dengar Bukhari, Muslim dan sebagainya. So kita ambil kitab yang jarang kita belajar. Mungkin seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi ramai orang mengajar juga. Sunan An-Nasa'i pun tak ramai. Sunan Ibnu Majah pun tak ramai. Tujuan kita bawa baca kitab ni ialah pertama sekali untuk kita kenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak alim dalam hadis tapi kita kurang baca kitab hadis, ini satu benda yang pelik. Para ulama menyuruh kita membaca kitab bermula daripada hadis 40 Imam Nawawi, kemudian menuju pada kitab-kitab yang lebih tebal, mungkin seperti Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi, mungkin seperti Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi yang ada lebih kurang 400 hadis, kedua-dua kitab tadi. Mungkin juga baca kitab Bulughul Maram Imam Ibn Hajar yang ada lebih kurang 1500 hadis. Pindah pula kepada Riyadhus Salihin Imam Nawawi yang kitab yang cukup hebat. Saya yakin ada orang baca kitab ini di sini, iaitu lebih kurang 1900 hadis. Boleh pergi juga kepada kitab-kitab lain. Akhirnya menuju kitab yang dipanggil Kutub Sittah. Kita baca mula pada Bukhari, kemudian kita baca Muslim. Bila ada kuliah-kuliah pengajian kitab ni, kita pergi. Pertama sekali ialah untuk kita mengenal dan membaca hadis tersebut. Mungkin di antara kita kalau kita tanya, kalau kita soal, berapa banyak hadis yang kita baca dalam sepanjang kita menuntut ilmu. Jadi nanti dia akan beri kesan. Makin banyak hadis kita baca, makin banyak hadis kita jumpa, dan kita boleh cari balik hadis tersebut. Tapi orang yang tak baca, yang hanya sekadar buat rujukan, dia tak dapat kesan balik hadis itu, walaupun dia guna software yang paling canggih. So cara nak mengenal pasti hadis, pertama sekali baca hadis ikut kitab, kemudian pelajari hadis tersebut. Dia ada dua beza antara baca dan belajar. Biasanya kita baca hadis untuk kita mengetahui hadis itu ada ke tak ada. Itu satu. Jadi ini mungkin kita boleh ambil daripada sikap para ulama terdahulu. Mereka baca bacaan yang berbentuk speed reading, laju, qiraah syariah, bacaan laju. Ini untuk mengetahui kandungan konten. Kemudian kita ada bacaan perlahan, iaitu huraian. Ini biasa dibuat di Malaysia lah. Seluruh Malaysia kita belajar di 40 setahun, 2 tahun, 2 habis.
Itu untuk mendalami maksud. Itu pun kena ada juga. So, bacaan pun kena ada. Pembelajaran memahami makna pun kena ada. Dan yang ketiga, kita mempelajari benda-benda berkaitan dengan mustalah hadis. Iaitu mana sahih, dhaif, apa maksud-maksud istilah dalam ilmu hadis. Kita boleh cari buku-buku di kedai banyak, buku ilmu mustalah hadis, ilmu praktis hadis, ilmu hadis. Jadi ulum hadis semuanya adalah pelengkap kepada yang awal tadi. Jadi malam ni kita mulakan dengan membaca kitab ni, di samping tu kita nak tahu juga benda-benda lain. Kita akan kongsi bersama benda-benda yang lain yang berkaitan dengan hadis. Satu lagi aspek yang saya lupa sebutkan tadi adalah mengenal ulama hadis. Mengenal ulama hadis. Dia baca hadis, belajar maksud hadis, apa lagi tadi? Belajar daripada tahu sahih dhaif dan juga kenal ulama hadis. Semuanya ini dia package sekali. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana pentingnya ilmu ini, kita lihat dalam masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita tertanya-tanya hadis yang sahih ke dhaif. Hadis palsu dikatakan sahih, hadis yang tak ada dikatakan ada, hadis yang ada dinafikan tiada. Kalau kita ikuti perkembangan masyarakat kita, terutama di zaman WhatsApp ni, zaman teruk ni, zaman WhatsApp yang merosakkan orang ramai. WhatsApp digunakan dengan cara yang tak betul, menyebarkan berita palsu. Maka kita fikir sekarang ni adalah masa untuk kita lahirkan ramai orang yang tahu hadis, supaya dia boleh cek balik, tegur balik, nasihat balik. Dulu kita biasa dengar orang sebut hadis tak tahu dari mana, dia pun tak cakap dari mana. Sekarang ni ada satu teknik yang lebih jahat lagi. Ada orang yang buat hadis palsu, dia letak Bukhari Muslim. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita Bukhari pun tak baca, Muslim pun tak baca. Nak detect macam mana? Nak guna software, nak tekan apa, nak guna Google, nak search word apa. So ini semua untuk kita untuk sedar masa ke semasa dalam masyarakat kita memerlukan orang yang boleh bercakap tentang hadis, yang membaca sebanyak mungkin hadis, yang memahami sebanyak mungkin hadis, yang mengetahui sahih dan dhaif, dan mengenal ulama hadis. So itu harapan kita. Mungkin yang hadir malam ini tak tahu apa tujuan kita baca kitab ni. Tapi dengan niat ikhlas nak menuntut ilmu, duduk tunggu. Maka saya nak beritahu tujuan kita yang ni malam ni kita nak baca kitab Sunan Ibn Majah. Dan untuk maklumat semua, kitab ini dikarang oleh imam yang terkenal, Muhammad bin Yazid, digelar Ibn Majah, yang lahir pada tahun 209, meninggal 273 Hijrah. Ini imam yang awal di zaman kegemilangan penyusunan kitab hadis. Sejarah menunjukkan kepada kita bahawa hadis pada awal zaman sahabat, zaman Nabi, tidak dibukukan sepenuhnya, bahkan banyak dihafal. Kemudian hadis makin lama makin ditulis, makin banyak penulisan berbentuk peribadi, nota sendiri. Akhirnya sampai zaman yang Khalifah Umar Abdul Aziz, dia suruh ulama kumpulkan balik dalam bentuk penyusunan baru. Maka para ulama mula menyusun. So ada beza antara penulisan dengan penyusunan. Penulisan kita panggil kitabatul hadis, bahasa kita panggil kitab. Penyusunan kita panggil tasnif ataupun tadwin. Ini sejarah yang berlaku. Jadi sejarah yang penting. Kalau nak alim dalam hadis, sejarah pembukuan itu kena tahu. Kemudian bila hadis berkembang, seterusnya disusun dan ditulis, disimpan, diajarkan. Maka sepanjang zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai imam mazhab, sampai imam hadis, semuanya hadis diajar dengan menyeluruh. Walaupun tidak disusun kitab-kitab tertentu, tapi semuanya diajar. So kita kena faham proses penyebaran hadis berlaku. Yang orang bincang pembukuan tu, itu berlaku dalam masa yang sama. Tapi penyampaian, penyebaran telah pun berlaku. Penyusunan dan pembukuan dia seiring selepas itu. Jadi jangan kita percaya hujah hadis yang kata zaman Nabi tak ditulis, zaman sahabat tak ditulis, zaman tabi'in tak ditulis. Dia nak meragukan kita seolah-olah tak ditulis itu maksudnya tak diajar. Itu kena beza. Hadis diajar sejak zaman Nabi.
Nabi wafat, sahabat ajar hadis, lelaki dan wanita. Sahabat-sahabat mula wafat, tabi'in ambil alih. Maka penyebaran dan pengajian dan majlis baca hadis, mengaji hadis berterusan tak berhenti. Yang banyak, yang dahulu sikit kemudian banyak ialah pembukuan, penyusunan, pembahagian, penyebaran dalam bentuk tulisan. Dulu ulama hadis tulis untuk diri sendiri. Jadi bila kita baca sejarah hadis, kita jumpa ada satu bab, dia panggil bab meminjam buku muhadis. Kenapa nak pinjam? Sebab masing-masing tulis peribadi. Dia nak tengok hadis boleh, saya nak pinjam sekejap. Jika dia bagi pinjam, bagi balik nanti. Salin dulu, nanti baca. Kemudian kita dapati, datang imam-imam selepas itu mula membukukan hadis mengikut cara masing-masing. Kita ambil contoh, zaman Imam Madhab. Zaman Imam Madhab, hadis macam biasa, kita dah beritahu, dia ajar, disebarkan, dibuat majlis, jelas. Imam Malik ada majlis dia, Imam Syafi'i ada tempat dia mengajar, semua. Tetapi cara pembukuan tu pelbagai. Imam Malik buat Muwatta. Kitab nama dia Al-Muwatta. Dalam tu ada hadis campur dengan fatwa sahabat, campur dengan fatwa tabi'in untuk kegunaan para qadhi dan juga yang mengeluarkan hukum, para mufti. Kemudian kita dapati Imam Asy-Syafi'i menulis hadis. Dalam kitab dia, ditulis oleh murid dia dan sebagainya, dan dikumpulkan dan ditulis kitab Al-Um. Dalam Al-Um ada banyak hadis cara dia. Kemudian Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, buat buku Musnad Ahmad. Sampai hari ini kita boleh jumpa dicetak dengan jumlah 30,000 hadis, hampir 30,000 hadis. Musnad Ahmad. Dan juga Imam Abu Hanifah sebelum tu, dia pun ada meriwayat dan menyebarkan menulis hadis, tapi dia tak sebarkan, anak murid dia yang salin, dan dikumpul dalam Musnad Abu Hanifah. Jadi penulisan tu adalah bentuk yang pelbagai. Kenapa? Untuk keperluan semasa. Imam Malik diminta membuat satu buku. Wahai Imam Malik, okey, saya buat buku. Yang lain pula rasa saya perlu buat. Di hujung kurun kedua Hijrah, lahir ramai orang yang tulis kitab Musnad. Tiba-tiba Musnad semua. Fenomena Musnad, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis yang marfu', hadis bernabi SAW. Dia tak campur dengan sahabat sangat, tak campur dengan tabi'in, tak campur dengan fatwa, dia tulis hadis saja. Keperluan di zaman itu. Kemudian selepas zaman Musnad, muncullah zaman imam hadis seperti Bukhari, Muslim yang buat kitab sahih. Ada keperluan pula nak buat kitab sahih. Adakah sebelum itu ulama tak tahu sahih mana, dhaif mana? Tak, ulama tahu semua. Tapi penyusunan dan pembukuan tu belum muncul. Itu. Setengah orang sangka, macam enti hadis sebut nak berdaya. Dia kata, sebelum Bukhari orang tak tahu sahih dhaif. Bukhari buat baru orang tahu. Itu tuduhan yang pelik. Tapi tak pelik bagi orang yang tak belajar sejarah. Oh betul juga kan? Lepas tu enti hadis kata, macam mana hadis Nabi boleh Bukhari tahu, sedangkan Bukhari jarak dengan Nabi beratus tahun. Nabi meninggal 11 Hijrah. Bukhari lahir 194 Hijrah. Macam mana Bukhari boleh tahu hadis? Maka enti hadis dia nak kita hilang maklumat tentang sejarah. Kita dah beritahu tadi, penyebaran dan pengajian berlaku sepanjang masa. Pembukuan pula berlaku dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang tak perlu buat buku, kadang-kadang perlu buat. Kadang-kadang buat buku untuk setempat, tak perlu nak sebarkan dan sebagainya. Jadi di zaman kebilangan ini, Imam Bukhari buat, datang imam-imam buat kitab sunan pula. Seperti Imam Abu Dawud, seperti Ibnu Majah, seperti Tirmidzi dan sebagainya. Dan datang lepas tu ulama seperti Imam At-Tabarani buat kitab Mu'jam. Datang imam-imam lain buat kitab Musnad. Jadi macam-macam. Maka untuk seorang penuntut ilmu yang nak faham tentang hadis, dia perlu faham bahawa pembukuan dalam hadis berlaku dengan pelbagai bentuk dan pelbagai tujuan. Dan pelbagai tujuan. Kalau orang tanya Imam Bukhari, kenapa buat buku Sahih Bukhari? Saya nak kumpulkan hadis sahih. Tanya Abu Daud lah, kalau kita boleh tanya dia lah. Memang ada orang tanya dua. Imam Abu Daud Sijistani ataupun As-Sizri ditanya oleh ulama-ulama Makkah, bagaimana hadis dalam kitab sunnah, bagaimana kau susun? Maka dia buat satu buku kecil yang masih dicetak sampai hari ini, Risalah Abi Daud ila Ahli Makkah. Dia cerita bagaimana hadis dan kitab dipilih dan itu.
Dan dia beritahu, Abu Daud beritahu, kitab aku yang sunan itu ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Dia beritahu. Dia tahu. Tapi kenapa dia buat juga? Sebab ada tujuan lain. Setengah orang dia kata, ni kenapa Abu Daud dia kata imam tapi dia hadis dhaif dan jangan kita dah petikai. Dia mengaku dia tahu. Orang tanya dia, kitab kamu ada semuanya sahih? Dia kata ada dhaif. Ada yang dhaif. Maka dia tahu. Imam Tirmizi, kalau sama buka Sunan Tirmizi lagi best. Dia terang-terang beritahu hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni sahih, hadis ni hasan. Dia beritahu di hujung. Dia buat benda yang lain daripada yang lain. Dan datangnya kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah buat kitab Sunan. Sunan ni biasanya adalah hadis yang berkaitan hukum. Itu maksud Sunan. Kitab yang berkaitan hukum. Dan dicampurkan bab-bab lain, tapi bab hukum itu fokus. Seperti kita lihat bab dalam Ibnu Majah ni ada kitab, ada 30 lebih, tajuk besar, ada tajuk kecil 1500, tajuk kecil. Semuanya ada makna fiqh, ada makna hukum, ada makna yang diamalkan. So hadis yang diamalkan itu kita panggil sunan. Sunan. Baik. Ibnu Majah buat kitab ini dan tempat lahir dia ialah Qazwin. Sekarang panggil Qazwin. Qazwin dekat Iran, dalam Iran sekarang. Dan bandar ini, bandar-bandar Qazwin, bandar Tirmiz, bandar Bukhara dulu semua ni adalah bandar-bandar kegebilangan umat Islam dan bahasa ilmu mereka adalah bahasa Arab. Jadi kita jangan cakap pelik kenapa ulama hadis bukan orang Arab. Sebenarnya dia bukan orang Arab pada bangsanya, tapi pada lidahnya Arab. So, Imam Bukhari hidup di Bukhara, di kawasan Uzbekistan. Kawasan itu dulu di zaman beliau cakap Arab untuk bahasa ilmu. Jadi sebab tu kita tak heran bahasa Arab ni yang kita panggil Arabi ialah Arabiyul lisan. Kalau kita pandai cakap Arab, jumpa orang Arab, kita pun cukup taraf dengan dia. Tak ada kurang kat mana pun. Tapi kalau orang Arab pun cakap kita bukan, dia tak bukan orang Arab juga. Dia dah tentang bukan juga bahasa dia. Jadi Imam Ibnu Majah buat kitab. Dia buat kitab ini, dalam kitab ini ada banyak hadis. Tapi kalau dikirakan dia sikit lah banding dengan kitab sunan yang lain. Ini antara kitab sunan ataupun kutub sitah yang paling nipis dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada 7,500 lebih, Muslim ada 7,000 lebih, Nasa'i, Imam Sunan Nasa'i ada 6,000, hampir 6,000 lebih, Tirmizi 4,000 lebih, ada yang kata 5,000, 5,000 lebih lah. Kalau ikut nombor 4,000 lebih, 5,000 campur dengan banyak lagi teks matan. Kemudian Sunan Abi Dawud 5,000 lebih, tapi Sunan Ibnu Majah 4,000 lebih sahaja. Sahajalah, dari banyak lah, 4,000 lah. Jenuh mengaji juga lah. Tapi dibandingkan dengan kitab lain dia nipis. Tetapi kelebihan. Tetapi walaupun dia nipis, dia ada banyak hadis yang tiada dalam kitab-kitab yang lain. Dia ada. Ini satu keunikan yang dipandang oleh ulama. Kita akan jumpa hadis tak ada dalam Bukhari, Muslim, tak ada dalam Sunan Abi Dawud, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam Nasa'i, ada dalam kitab dia sahaja. Ulama menganggarkan lebih kurang 1,000 lebih hadis yang tak ada dalam mana-mana kitab yang sebelum dia. Jadi bila kitab di zaman itu, bukan zaman sekarang, zaman itu bila dia ada hadis yang unik yang tak ada pada kitab lain, dia dipandang penting. Sebab tu ulama letak bukan dia penting dalam kutub sitah. Dalam masa yang sama, kita akui bahawa dalam kitab ini ada hadis dhaif. Jadi persoalannya, adakah Imam Ibnu Majah tahu ke dia tak tahu? Adakah Imam Majah sedar ke tak sedar? Macam kita mungkin sedar tak sedar lah. Kita cakap-cakap hadis rupanya tak sahih, kita pun tak tahu. Itu normal lah. Biasalah manusia mengaji, hari ini dia tak tahu, tahun depan dia tahu. Macam itulah. Tapi Ibnu Majah ini, kita lihat biodata dia dalam kitab-kitab ulama. Sebagai contoh imam-imam seperti Imam Ibn Katsir, Imam Az-Zahabi, tentang Ibnu Majah, mereka mengesahkan Ibnu Majah orang yang alim, yang pakar, yang imam dalam hadis. Syarat menjadi imam dalam hadis, menjadi pakar ialah dia mesti kenal sahih dan dhaif. Dia tidak syak lagi Imam Ibnu Majah tahu bahawa ada hadis yang tidak sahih dalam kitab dia tetapi dia letakkan juga. Maka timbul persoalan seterusnya, kenapa? Kenapa dia ambil hadis dhaif, bubuhlah kitab dia untuk disebar dalam masyarakat? Kita dah kata tadi, kemungkinan pertama dia jahil. Jadi tak mungkinlah.
Kemudian orang kata apa? Kemudian pertama, dia tak tahu ada dhaif. Itu ditolak. Ulama tolak. Tak mungkin. Tinggal kemungkinan yang lepas itu ialah dia sengaja letak untuk tujuan tertentu. Tujuan ni pula ada dua. Baik atau buruk. Tak mungkin dia niat buruk. Imam Ibn Majah tak mungkin niat buruk. Maka niat dia mesti baik. Maka ulama menyatakan antara sebab dia bawa hadis dhaif ialah dia inginkan teks dan matan hadis tersebut untuk dijadikan fiqh. Dalam hadis-hadis yang dhaif ni ada makna yang betul, ada makna yang cantik, ada makna yang menyerupai makna dalam Al-Quran, ada makna yang menyerupai makna dalam hadis sahih. Bila teks dan matan hadis itu nampak sesuai dan elok, maka dia letakkan kitab itu. Itu poin dia. Sama macam Imam Abu Dawud, sama macam Imam Tirmidzi dalam kitab As-Sunan, sama macam Imam An-Nasa'i dalam kitab dia, sama macam Imam Muslim dalam kitab dia, sama macam Imam Bukhari dalam kitab dia. Mereka akan sesekali meletakkan hadis yang dhaif untuk tujuan tertentu dalam keadaan mereka tahu. Saya beritahu Bukhari Muslim sekali supaya orang semua jelas, faham. Tak ada orang nak hina Bukhari Muslim, tak ada orang yang tak tahu, yang jahil nak main tutup Bukhari Muslim, tak. Bukhari Muslim meletakkan beberapa hadis yang dhaif dalam kitab dia untuk menjelaskan kepada kita. Dia jelaskan. Waktu saya suruh mengaji, ulama suruh kita mengaji, baru kita tahu. Sebagai contoh mudah, Imam Bukhari letakkan hadis dalam Sahih Bukhari. Dia nak beritahu bahawa Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain kadang-kadang menyelitkan hadis yang tak dhaif untuk tujuan tertentu. Faham itu? Okey. Boleh terima dia orang tak kenal, dia tak terima, dia tak kenal saya, dia seperti orang ni. Susah lah saya nak ajak kan. Tapi seperti orang main-main suruh terima. Jadi apa lepas ni apa boleh search dalam internet siapa saya. Saya Facebook saya jelas Adlan Abdul Aziz ABD. Twitter saya pun ada Abdul Aziz ABD juga, ada Abdul Aziz. Ada profil, ada apa, tengok cara pemikiran yang ada orang rumah sekarang dia tak kenal, dia kena sendiri lah. Ya. Jadi saya nak beritahu bahawa Imam Bukhari contoh dalam membicarakan tentang hadis wahyu terputus sementara. Wahyu kan datang kat Nabi mula-mula, lepas tu berhenti sekejap. Kemudian wahyu juga pernah datang banyak, kemudian dia berhenti sekejap. Ini sebagai satu ujian daripada Allah. Hanya Allah yang tahu bila wahyu datang. Nabi hanya menerima. Baik. Okey. Imam Bukhari bawa hadis apa? Hadis wahyu pertama sampai, iaitu hadis Khadijah yang selimutkan Nabi. Ingat kan? Hadis Iqra tu. Jibril datang bagi Iqra. Kemudian Nabi balik menggeletar badan dia, diselimut oleh Khadijah. Kemudian Imam Bukhari bawa lebih kurang 3 kali dia ulang hadis dia. Sekali tu dia ulang apa? Ada penambahan. Ni dengar betul-betul ni. Nanti jangan kata hadis ni dalam Bukhari sahih apa tak. Bukhari nak beritahu hadis ni tak sahih. Ini kehebatan ulama. Bukhari kata ada satu riwayat menambah. Kononnya Nabi bila wahyu tak datang, dia putus asa, dia sedih, dia naik atas bukit nak bunuh diri. Ada dalam Sahih Bukhari. Siapa yang tak baca dia tak tahu kan? Siapa yang baca dia tahu kan? Saya nak beritahu sebelum kita terkejut buruk, biar kita tahu dulu. Sebab apa? Bukhari Muhammad kata, kononnya Nabi naik atas bukit nak bunuh diri, Jibril datang cakap, jangan, Nabi turun balik. Nanti wahyu putus lama, Nabi naik balik bukit nak bunuh diri, Jibril datang, jangan turun balik. Bukhari bawa cerita tu dan dia menjelaskan ia cerita yang tidak benar. Dalam kitab Sahih Bukhari dibawa untuk menjelaskan. Sebab tu kita kena faham tujuan, teknik, cara ulama buat kitab. Jangan kita kata, oh ni ada. Ya dalam Bukhari, baca dulu apa kata Bukhari. Dan hadis itu tidak pernah disahihkan oleh mana-mana ulama. Konon Nabi nak naik atas bukit terjun tak ada. Maka Bukhari terangkan ia tidak sahih. Macam juga dalam hadis yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, para ulama menjelaskan. Imam Ibn Majah menjelaskan. Dia beritahu hadis yang dhaif. Okey. Sama saya nak beritahu
hadis dalam kitab ni banyak sahih. Kebanyakan ada sahih. Sebahagiannya hasan. Sebahagian lagi dhaif dan sangat dhaif. Jadi, saya nak beritahu pada awal, bila kita baca kitab ni dan kita jumpa hadis yang didhaifkan oleh ulama, kita tak pelik dan tak terkejut. Itu tujuan kita. Kita tak heran. Alhamdulillah kita dah mengaji. Kita dah tahu Ibn Majah alim, dia ambil hadis dhaif, diletakkan di beberapa tempat untuk tajuk-tajuk tertentu. Itu maksudnya. Mungkin sini dah mengaji banyak pasal mustalah hadis semua. Jadi kita apply dalam kitab ni. Kita baca sama-sama. Itu maksudnya. Dan Ibn Majah ni tersedar oleh imam. Setiap pilihan hadis tu dan setiap pilihan tajuk tu ada makna. Baik. Dan hadis yang kita akan baca nanti ada hadis yang telah pun ada dalam kitab-kitab yang lain. Itu biasalah. Itu kita panggil hadis yang berulang. Itu banyak. Baik. Jadi kitab ni kita akan baca. Imam Ibn Majah memulakan dengan muqaddimah, iaitu abwabus sunnah, iaitu bab sunnah, mengikut sunnah. Dia buat muqaddimah dalam bentuk hadis. Bila kita tengok kutub sittah, 6 kitab yang utama, kita tengok kitab ni semua lain-lain cara nulis dia buat. Antara yang lain ni ialah permulaannya berlainan. Siapa yang tak buat pen kertas semua ni, saya tahu dia ingat tak ingat saya bagi ni. Kadang-kadang benar saya nak bagi ni tak insya-Allah saudara tak jumpa tempat lain. Kalau jumpa juga kalau sama tempat jumpa. Kalau tak jumpa tu saya beritahu ini. Pun ingat betul. Saya bagi maklumat ni sebab apa? Kita sebagai seorang yang mengajar, kita kena bagi semua yang kita tahu kepada orang. Jangan kedekut, jangan macam duk guru silat. Dia ajak buah tak habis. Dia tak mau anak murid lawan dia tak. Kita ajak semua yang kita tahu. Supaya kita nak semua yang hadir ni tahu. Saya akan beritahu banyak benda sampingan tentang hadis yang saya kongsi dengan semua sahabat-sahabat saya. Dan di sini pun saya anggap khusus dari ini sebagai adik-adik saya. Kita kongsi semua ilmu tersebut. Dia tak ada nak setengah orang tanya, dia tak ada panjang cerita. Dia tak mau. Kita cerita juga sikit. Okay. Jadi saya nak cerita sekarang ni, Imam Ibn Majah dan kitab-kitab yang lain, 6 kitab ni, dia mulanya berbeza. Permulaan, cara dia mula kitab. Kita cek sama-sama. Imam Bukhari mula kitab dia dengan hadis niat. Dengan bab permulaan wahyu. Sebelum bab itu adalah hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis Sayyidina Umar. Ada ulama kata dia mulakan ini untuk menjelaskan niat itu kena jaga dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Kemudian Imam Muslim mula dengan iman, bab iman. Hadis mula-mula dia ialah hadis Jibril datang jumpa Nabi tanya soalan depan sahabat. Tahu kan hadis itu kan? Hadis itu dalam kitab dia 40 hadis nombor 2. Jibril datang dalam bentuk manusia tanya soalan dekat Nabi, apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa tanda kiamat dan sebagainya. Itu hadis nombor 1 dalam kitab Sahih Muslim. Hadis tentang iman. Lainnya. Tirmizi dimula bab taharah, iaitu hadis tidak diterima solat melainkan dengan wudu. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, hadis Ibnu Umar. Dimula hadis itu. Bab wudu. Itu cara dia nak buat taharah, dia pilih hadis wudu. Kemudian Imam Abu Dawud mula hadis dia dengan hadis Nabi bila nak buang air dia pergi tempat jauh. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Iaitu bab taharah juga. Tapi hadis lain dipilih bab mula-mula, iaitu hadis Nabi bila nak buang air di padang pasir terbuka dia pergi jauh daripada orang. Idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Bila dia nak pergi buang air dia jauh, pergi jauh. Itu kalau tempat itu terbuka. Imam Nawawi, Imam Nasa'i mula dengan bab taharah juga, tapi hadis bila bangun dari tidur kena basuh tangan semua. Ibnu Majah mula dengan hadis Abu Hurairah. Hadis tentang ikut sunnah. Cara masing-masing berbeza. Sebab apa? Sebab ulama-ulama yang hidup ni mereka sezaman, mereka lebih kurang sezaman. Mereka tak nak buat kitab yang sama berulang-ulang. Mereka nak buat kitab yang berlainan daripada kitab yang lain. Baru ada benda baru yang nak diberikan. Kitab buat juga. Muslim, murid Bukhari buat kitab Sahih juga, tapi mula dengan bab iman. Bukhari mula bab apa? Mula-mula bab permulaan wahyu, kemudian bab iman. Dia mula bab iman terus. Tirmizi, murid Bukhari,
Dia buat kitab dia, kitab sunan. Dia mula dengan taharah. Jadi ini berlaku. Ibnu Majah mula dengan banyak hadis. Mukadimah dia ialah satu bab yang banyak hadis tentang keperluan mengikut sunnah. Maka permulaan yang elok sebelum kita baca hadis lain, dia kata, seolah dia kata kepada kita, sebelum kau baca hadis yang lain, bab wudu, bab solat, bab apa, baca tentang bab keperluan mengikut sunnah dulu, untuk menentang orang yang menentang sunnah, yang tak faham sunnah dan sebagainya. Dan ramai-ramai ulama yang 6 orang tadi, untuk fitah tadi, Imam Bukhari kitab dia tak ada muqaddimah, Imam Tirmizi pun tak ada muqaddimah, Imam Nasa'i pun tak ada muqaddimah, Imam Abu Dawud pun tak ada muqaddimah kitab. Terus hadis. Imam Ibn Najah pun tak ada muqaddimah kalau ikutkan. Muqaddimah dia ialah hadis. Seorang imam buat muqaddimah, iaitu Imam Muslim. Sahih Muslim ada muqaddimah yang panjang, yang mana muqaddimah tu sesuai dijadikan buku mustalah hadis. Muqaddimah dia tu cukup untuk memberikan kita alim tentang hadis. Muqaddimah. Tapi ramai orang tak baca. Kan? Sekarang ni nak beli buku tak ada duit, kita faham. Tapi kita boleh pinjam buku orang yang beli pun kita tak buat. Ataupun kita download buku tu pada internet yang free pun kita tak buat. So habis kita punya volume internet kita habis kerana duk Facebook, internet, Twitter, Instagram. Orang Arab panggil Instagram, off. Dia guna Instagram dia tak ada. Dia Instagram lah tu. Twitter, Twitter. Facebook, Yasin bawa tak, Facebook. So al-liqa al-facebooki. Al-liqa al-facebook ada sifat. Al-liqa al-twitteri. Kan? Instagram. Ramai habis. Kenapa tak habis volume yang diberi bulanan itu untuk download kitab? Ada tablet, ada semua laptop. Download kitab. Kitab download ni, ya Allah Rabbi, banyak tak sangka-sangka dalam bentuk PDF scan yang cantik dan jelas. Buku yang saya beli ni, saya beli 5 jilid saya rasa. Mungkin harga dalam RM400 saya beli. Dalam internet free, 5 jilid free semua. Sama sebiji dia scan yang ni. Inilah saya tekan Risalah Al-Alamiyah, ini dia. Sama. Kita guna beratus-ratus ringgit. Tapi kelebihan kitab betul kita boleh buka sendirilah. Kan? Dalam internet tu kita scroll down je lah. Scroll up, scroll down, lama-lama jam. Itu hilang, tidak ni tu. Benda paling bahaya bagi seorang untuk ilmu ialah waktu dia jemu, waktu dia boring. Waktu dia boring, waktu dia tak boleh buat apa. Itu orang kata apa? Saya beri contoh waktu yang kitab depan mata tapi tak boleh buka. Ini waktu yang paling jemu. So kita kena cari jalan macam mana nak buat. Kadang-kadang kita jemu dulu benda tu kan. Saya ada laptop guna apa? Duk scroll down, scroll up, kita boring. So kita ganti dengan yang lain. Kita pelbagaikan cara untuk ilmu. Kalau kita boring kita tengok balik laptop ataupun tablet ataupun handphone. Handphone siapa banyak saya download kitab. Kita kena pelbagaikan. Juga kita jemu, boring. Main game tak boring tapi apa? Kitab pun boring. Main game tak boring. Main game kan game apa pun. Fruit Ninja pun. Tapi dia main tu. Faham? Apa sebab nak pergi pecah rekod tu. Buang masa ya Rabbi, baca kitab 30 surat macam tu. Itu masalah kita. Baik. Jadi kita mula terus kitab ni, Sunan Ibnu Majah. Dalam bab ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sekarang ni ialah Imam Ibnu Majah mukadimah dia ialah beberapa ataupun banyak sekumpulan hadis yang berkenaan dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ni ialah hadis, dan sunnah ni ialah Islam. Digabungkan Al-Quran semua ni Islam. Islam ialah Quran dan hadis. Jadi mengajak balik kepada mentaati Nabi dan mentaati Allah. So hadis-hadis yang penting, yang umum, yang baik untuk kita baca, dan hadis-hadis yang boleh kita ulang sekali. Sorry. Siapa yang tak nak kitab jangan nak buat. Dia dengar kan? Sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
apa yang aku suruh maka lakukanlah, kata Nabi. Hadis ini hadis Abu Hurairah, dan hadis ini juga hadis yang ada dalam kitab-kitab yang lain, hadis yang popular. Apa yang aku suruh buatlah, kata Nabi. Maksudnya apa yang aku suruh itu adalah suruhan Allah, bukan suruhan aku, cadangan aku, bukan suruh-suruh, suruhan Allah. Maka buatlah. Ulama kata arah hal ini menunjukkan kita mampu buat apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Kecuali dalam keadaan kecemasan dan sakit. Wa man nahaytum an, apa yang aku larang, hentikanlah. Bermakna kita juga berupaya untuk menghentikan perkara yang dilarang oleh Islam. Jadi Nabi cakap aku, maksud Nabi menunjuk kepada perintah Allah. Ambil kuat ni. So berhenti. Itu lebih kuat punya makna dia. Tak habis kita suruh tu. Nak suruh dulu Allah. Okey, hadis yang kedua. Abu Abdullah tu dalam kitab tu Abdullah bin Ibnu Majah. So kita Abdullah kita tak baca, kita terus baca dulu. Ini lebih jelas. Zaruni ma taraktukum. Cukuplah dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Jangan cari cara hidup yang lain. Nabi sebut orang yang terdahulu daripada kamu musnah. Mereka dihukum oleh Allah kerana perangai mereka. Pertama perangai mereka ialah bisu'alihim, dengan mereka banyak bertanya perkara yang tak berfaedah dan banyak meminta perkara yang tak penting. Kita baca kisah Bani Israel, dia minta macam-macam dekat Nabi dia. Minta itu, minta ini, minta semua. Maka dia menyusahkan Nabi dia, dan dia minta benda yang mustahil, benda yang tak penting dan sebagainya. Bani Israel menyusahkan. Jadi Nabi kata jangan tanya, jangan minta perkara yang tak penting. Maksudnya tanyalah benda yang penting. Itu maksud bukan tak bagi tanya langsung. Jangan tanya. Maksudnya dalam hadis disebut kasratu masailih, banyak sangat tanya benda yang tak penting. Satu hari dalam sebuah hadis Nabi SAW cakap pasal haji. Kemudian ada seorang tanya Rasulullah, afi kulli sanah, setiap tahun ke wajib? Nabi diam. Itu Nabi cakap, setiap tahun Rasulullah. Dia tanya lagi, Rasulullah kata apa? Kalau aku cakap iya, boleh buat tak? Masuk haji semua hidup. Cukup, jangan banyak jangan terlalu. Ada orang yang tahu tanya bila kiamat dia bila. Dia kata apa yang kau sediakan, yang kau tanya sangat ni kenapa? So yang penting adalah persediaan, bukan bila kiamat. Jadi Nabi mengajar seseorang tu bertanya yang penting. Sampai ke Anas bin Malik kata, kami suka orang Arab Badui datang ke Madinah, kerana Nabi akan layan soalan mereka. Sebab mereka ni baru sampai, baru jumpa, baru datang. Nabi tak marah. Tanya tak apalah, tanya apa pun. Tapi kalau sahabat dah lama dengan Nabi, Nabi kata soalan tu kena tapis saja. Nak tanya soalan yang penting saja. Tapi sahabat Nabi tak pernah marah lah, cuma Nabi nasihat. Yang orang Arab Badui datang, Nabi tak marah dia sebab dia tak tahu. Dia pun tanya macam-macam, Nabi pun jawab. Maka Anas bin Malik kata, kami suka kalau orang Badui datang tanya Nabi, Nabi jawab. Itu maksud tu. Penyakit yang kedua memusnahkan umat terdahulu adalah waqtidafihim ala anbiya'ihim. Mereka mengingkari dan bercanggah dengan Nabi. So Imam Majah nak beritahu yang ni, kita ikut yang Nabi kita bawa. Kalau kita bercanggah, kita jadi macam umat terdahulu. Itu point dalam hadis ni. Dan Nabi sebut kembali apa yang bila aku suruh kamu buat, buatlah semampu yang kamu mampu. Mastata'tum itu penting. Kan macam haji kan. Nabi kata apa? Haji ni wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji untuk orang yang mampu. Maka Nabi kata apa yang aku perintahkan, buatlah yang mampu. Macam mana seorang sahabat datang jumpa Nabi, bercakap dia buasir. Nabi kata sembahyang berdirilah, kalau boleh tak, kalau tak boleh berdiri duduk, tak dapat duduk baring. So, Nabi menyuruh dan kita buat apa yang mampu. Tapi apabila kamu dilarang, bila aku larang kamu, tinggal terus. So, ulama kata suruhan Allah ni banyak
yang wajib dan yang sunat dan sebagainya. Boleh dibuat oleh orang yang mampu. Tapi larangan itu jelas. Boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan terus. Melainkan orang yang bawa belajar untuk Islam dan sebagainya. Baik. Dua hadis ini ialah hadis Abu Hurairah. Lepas ni Abu Hurairah ni ialah sahabat Nabi yang disepakati oleh ulama bahawa dia ni antara yang paling banyak hafal hadis. Walaupun dia masuk Islam lewat 4 tahun terakhir Nabi hidup, dia baru masuk Islam. Tapi dia belajar siang dan malam. Dan dia hafiz Al-Quran dan hadis sungguh-sungguhnya. Sampai dia mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ada lupa beberapa hadis." Maka Nabi doakan dia. Nabi suruh dia bentangkan kain selendang di bahu dia. Nabi doakan dan Nabi tuangkan dalam kain itu, tapi tak nampak apa-apa. Nabi dia yang tahu. Tuangkan 3 kali. Nabi kata pakai balik selendang ni. Abu Hurairah kata bila aku pakai balik aku tak lupa walau satu huruf. Dan memang ulama cek Abu Hurairah lepas Nabi wafat, lepas Nabi meninggal, ulama sentiasa cek Abu Hurairah salah ke tak. Dan tak ada salah. Kemudian Abu Hurairah ini, satu benda yang menarik ialah ulama khilaf besar tentang nama penuh dia. Gelaran dia ulama sepakat. Ulama tentang hadis lah, tentang rawi, tentang periwayat. Nama dia khilaf. Ada yang kata nama dia Abdullah, ada yang kata nama dia Abdul Rahman, ada yang kata nama dia Amr, Abdul ni semua banyak. Imam Nawawi rahimahullah memilih yang paling kuat pandangan kata Imam Nawawi adalah nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Dalam kitab Al-Faqih disebut Abdul Rahman bin Sakhar. Imam Tirmizi dan Imam Bukhari kata nama dia Abdullah. Kita apa? Nama orang Arab dia biasa. Pertama, nama orang Arab biasanya ada lebih. Yang kedua, khilaf ini tidak menjatuhkan peribadi Abu Hurairah. Dia tetap digelar Abu Hurairah dan dikenali dan hidup lama, lebih kurang 40 tahun lebih lepas Nabi wafat dia masih hidup dan mengajar hadis. Dan disaksikan oleh semua sahabat dan isteri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, lihat dia mengajar hadis. Jadi semua orang tahu dia mengajar hadis. Baik. Dan Abu Hurairah ini dia di antara 7 orang sahabat yang kita akan jumpa paling kerap dalam kitab hadis. Siapa yang pernah mengaji dengan saya dia tahu. Saya kongsi maklumat ni iaitu apakah 7 sahabat yang paling banyak nama dia berulang dalam kitab hadis. Statistik ulama dah buat nama. Ada 7 orang. Siapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Ibnu Umar dia Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Anas bin Malik yang ketiga. Yang keempat Aisyah, isteri Nabi, anak Abu Bakar Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Kemudian Ibnu Abbas. Kemudian Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. 7 orang. Ulang boleh? Boleh. Ulang. Ingatlah sekali tu. Sudah 7 orang. Ingat satu pun tak apalah. Tak ikut urutan pun tak apa. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri. 7 nama ini ialah nama sahabat yang paling kerap berulang nama mereka dalam kitab hadis. Hadis seterusnya, yang ketiga. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah haddatsana Abu Muawiyah wa Rabi' an Ahmad an Abi Talib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Ini hadis ketiga, hadis Abu Hurairah juga yang kita semua tahu, biasa dengar, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, dia semuanya taat kepada Allah. Man 'asani, siapa yang mengingkari perintahku, sama seperti mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu kedudukan yang Allah beri kepada Nabi. Dia bukan seperti yang disangka oleh ahli hadis. Dia sangka ini memuja Nabi, ini mengagungkan Nabi. Ahli hadis sentiasa anggap salah anggap beberapa kemuliaan yang diberi oleh Nabi. Bila kita kata Nabi ini mulia, apa yang Nabi perintah dan apa yang Allah perintah, maksudnya dilantik dan disahkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut. Kan? Tentang Nabi menjadi penyampai daripada Allah SWT. Ini jelas. Dan kita berhenti di sini malam ini. Dan tentang kita akan sambung. Cuma saya nak cerita sikit tentang nama-nama rawi yang berulang.
Kan bila kita baca kitab hadis yang utama yang terdahulu, dia akan sebutkan nama periwayat. Okey, bermula dengan nama guru dia, dulu pada guru dia sampai kepada sahabat, tabi'in, sahabat Nabi. Ini semua adalah penting rekod dalam sejarah untuk kita kenal siapa yang meriwayatkan hadis. Jadi bila kita baca hadis, yang terbaik adalah kita baca sama-sama dengan nama-nama. Pertama, mereka ni nama-nama periwayat yang membawa hadis. Di kalangan mereka ada ulama-ulama besar. Ada kalangan itu adalah tabi'in yang besar yang terkenal. Ada kalangan itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang sendiri yang terkenal. Jadi kita akan kenal nama ulama. Mengenali nama ulama satu benda yang perlu dalam hidup seorang penuntut ilmu. Dia jangan tak kenal ulama. Dia kena kenal siapa ulama. Dan lebih baik daripada itu ialah dia kena kenal bila ulama ni hidup, tahun bila dia hidup, zaman bila, yang mana dulu, mana kemudian. Ini ilmu yang sentiasa dia pelajari di kalangan orang yang menuntut ilmu agama. Dia kena tahu. Kalau orang tanya kepada kita, Bukhari dengan Syafi'i siapa dulu? Imam Malik dengan Imam Ahmad siapa dulu? Daraqutni dengan Tirmizi siapa dulu? Imam Nawawi dengan Imam Iraqi siapa dulu? Kita dah sudah. Jadi kita kena cari maklumat ni sebab ini antara ilmu yang mendukung dan menyokong ilmu-ilmu yang utama. Macam ilmu bahasa Arab. Kenapa duk mengaji bahasa Arab, marfu', mansub, majrur ni? Nama isim inna, isim kana, khabar inna, ni pening kepala. Kenapa? Sebab kita nak bariskan perkataan yang kita nak tengok. Kita ada dua kan, nahu dan sorah. Sorah membariskan depan dan tengah. Nahu membariskan hujung. Satu masa dahulu, ilmu nahu dan sorah sekaligus dipanggil nahu. Dia dipecahkan dia sorah dan nahu. Semua ni kita kena mengaji, kena tahu baca ni. Kalau kita bagi teks dalam bahasa Arab, boleh baris tak? Orang yang duk mengaji fa'il marfu', tidak marfu', tapi dia hafal fa'ala fa'il. Okey? Lepas tu bagi dia teks yang tak ada baris. Menggelabah. Macam mana ni? U-A-I 3. Kan? Dia pun dia pandai, jelas suruh dia baca, ulama suruh baca, syiah suruh baca, dia baca mati belakang. Itu cara pandai. Kan? Ja'at tullab. Ada mati tu. Saya berhenti waqaf. Pandai lah. Tu baris tak baris? Sudah. Buka bala apa. Kena jaga. Sebab tu bila hadis pun sama. Ilmu nahu melengkapkan ilmu Quran dan hadis. Macam juga ilmu sejarah, ilmu-ilmu lain melengkap Quran dan hadis. Jadi mengenal ulama tu penting. Di sini kita jumpa nama-nama ulama ni, contohnya Abu Bakar bin Abi Syaibah ni. Diulang beberapa kali. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini ulama besar, guru kepada Imam Ibnu Majah dan imam-imam lain. Ibnu Abi Syaibah dia ada kitab lain nama Musannaf yang lebih tebal. Dia adik-beradik dan ramai. Ibnu Abi Syaibah tu datuk dia, bukan ayah dia. Itu gelaran. Kita kena tahu benda tu. Kemudian disebut Al-A'mash, itu ulama besar. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, orang yang alim besar dalam hadis. Sampaikan bila orang mengaji dengan dia, orang tak berani nak cakap apa-apa, nak tanya orang tak berani. Dia hadis, baca hadis, dia berhenti. Ulama besar. Abu Saleh ni adalah murid Abu Hurairah yang terkenal juga. Abu Saleh, dia ni kerja dia jual barang, jual minyak semua. Tapi dia mengaji hadis. Tapi ulama kata kalau tidak kerana hadis orang tak akan kenal dia. Dia Allah muliakan dengan hadis. Dia murid Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kita kenal. Jadi semua ilmu ini kita nak kongsi supaya kita jadi orang yang banyak maklumat dan kita boleh kongsi dengan masyarakat. Sebab itu kita kena fikir balik. Kita mengaji bukan untuk ijazah dan juga sijil. Siapa nak mengaji dia ibarat macam siapa nak sanggup join, tak sanggup kita lain. Itu maksud dia. Ilmu nak orang yang serius, yang nak ilmu kerana ilmu, bukan kerana nak dapat beberapa sijil dan beberapa kredit hours, beberapa pangkat dan sebagainya. Saya selalu sebut orang yang ada degree, apa ilmu dia sebenarnya? Dekat mana? Dekat degree dia, tak? Dekat hati dia, tak otak. Orang ramai orang degree tak tahu apa dia mengaji. Tapi kadang-kadang orang yang tak belajar apa-apa, dia tahu semua, dia tak ada degree pun. Master, ingat master tambah ilmu. Orang ada master tambah ilmu. Ilmu dekat mana? Dekat dada juga, orang tu juga. Dia dapat master, dia buat satu tesis, dia dapat master. Ilmu dia apa? Satu poin kecil. Dia ada PhD, Masya Allah lagi hebat. Doktor, profesor, Masya Allah. Orang berdengar, saya profesor. Ilmu kat mana? Bukan dekat sijil, bukan dekat perkataan prof.
tapi dekat hati. So ilmu kita, ilmu maklumat tu kena banyak masuk dan kena banyak keluarkan, kena banyak bincangan, kena banyak hafal, kena banyak tulis, kena banyak fikir, kena banyak baca. Bukan untuk dapat sesuatu. Kita baca buku nak exam tu biasa, itu normal. Ini baca buku banyak orang kenapa? Tak apa saja. Orang kata, pelik yang kau. Memang itulah sebenarnya ilmu. Ni dia baca buku, tebal, esok exam, macam mana nak buat? Itu biasa, normal. Saya dulu kami dekat Jordan dulu, kami kena exam banyak subjek tentang syair Arab, syair Al-Jamiliyah, syair Al-Abbasi, syair Al-Umawi. Dah hafal syair sebab apa kawan saya apa sampai dah 1000 lah. Kata ni kenapa kau beli ni? Baru hafal last minute. Syair banyak kenapa? Kemudian yang dia hafal tu pergi mana? Hilang gitu. Sebab dia hafal untuk exam. So kita kena ubah mindset. Saya orang kata apa? Nak orang yang mengaji dia dapat ilmu tu, okey, untuk ilmu. Bukan untuk dia dapat something. Aku tak main ke apa, aku banyak kerja lain penting. Saya nak ilmu. Ada orang sanggup untuk ilmu, baca buku tanpa orang suruh, buka buku, baca, nak tahu. Itu passion ilmu. Dia kena ada nafsu. Dia tak ada tahu apa. Orang apa dia beza sunnah dengan hati dia. Benih. Sabuk. Lapak. Dia tak ada nafsu untuk ilmu. Patut tahu. Apa beza? Kena masuk hadis ni. Kita kena cari. Kau ada tak kitab? Aku tak ada. Download. Kita kena ada benda tu. Dan yang paling penting kena masing-masing kena kuatkan. Kalau orang tahu sabil haq, tahu sabil sabr, kena buatlah hadis. Sentiasa pesan, ingat. Sebab tu saya ingat main 4 orang lah ni. Main ramai pula. Saya ingat main 3-4 orang. Saya nak orang-orang yang kuat, yang boleh sanggup. Yang ramai ni saya risau. Takut main pula tinggal 3-4 orang. Kalau 3-4 orang main pula tak ada orang. Jadi ini biasa berlaku di banyak tempat. Saya normal tak ada masalah. Saya pernah mengajar hadis. Seorang yang mengaji, saya ajak juga. 2 orang duduk, saya ajak juga. Ramai pun kita mengajak juga. Sama juga di mana-mana, tak kisah. Tapi yang mengaji tu saya kesian. Bila dia tak mengaji, dia tak tahu. Suatu masa dia perlukan ilmu tu, dan dia tak tahu. So kalau kita ambil ilmu tu tentang dasar ilmu nak tahu, bukan untuk saya ni, kalau saya tak mengaji, orang takkan tanya saya ilmu mengajar, orang tak tanya orang tak. Mungkin orang tak tanya, tapi ada ilmu. Bila ditanya, tahu. Sampai hari ini kita mengaji dan kita ulang kaji. Bukan untuk apa. Ada orang tanya, orang tanya saya. Saya mengajar sekolah, cikgu sekolah. Bila dah habis kelas petang, saya akan buka kitab baca. Lepas tu cikgu kadang-kadang tegur orang kawan, kata, "Ustaz, mana dia ceramah apa ni?" Dan jangan. Biasa kalau ustaz baca buku tu, mana dia ceramah. Ustaz ceramah? Tak ada. Lepas tu kenapa ustaz baca buku? Baca buku bukan untuk ceramah. Oh, betul juga. Dia tu. Kena kat dia balik. Betul juga. Saya balik tu. Kena kat dia balik. Baca kitab bukan untuk mengajar orang. Kitab ni saya baca bukan untuk mengajar orang. Bila orang minta saya mengajar, saya mengajar. Itu maksud. Orang tak minta, normal, tak ada masalah. Duduk rumah minggir lagi. Main lagi, nak minggir kan. Kalau ada free kan. Ada kerja tak? Ada kerja. Kadang saya tulis, saya ringkaskan point. Mak saya tanya, ni kenapa ada kerja apa? Kita nak kerja apa? Bila saya beli buku di kedai, mak saya tanya, tak habis-habisnya kita beli. Mak tanya, beli lagi. Mak saya cakap, beli lagi mak. Sampai bila nak beli? Dia mati. Maksudnya buku tu sudah ada. Duit ada, beli. Tak ada duit, pergi baca lah. Pergi tengok. Saya selalu pergi kedai kitab, baca buku. Sebab tak ada duit nak beli, saya pergi sana duduk baca. Tuan kedai buku tu dah kenal, dia pun tak kisah. Jangan beri koyak juga. So dia biar saya duduk situ. Dia kena ada nafsu ilmu ni. Sebab tu saya last tutup kuliah ni. Sebab saya pun nak fly pula. Nak pergi sana, nak kereta lah. Nak pergi ke KL. Sebab nak jumpa Syekh, ada Syekh datang kat KL. Kita nak jumpa dia pada malam ni. Nak mengaji sikit. Saya tak pesan last kan. Nak pesan lelaki perempuan ada kan. Saya nak pesan Imam Az-Zuhri, antara imam-imam yang hadis besar. Dan juga imam yang pernah berkata apa? Hadis ini yang suka mengajinya ialah yang jantan di antara lelaki. Itu ayat.
Boleh faham? Lelaki ni dengan perempuan, lelaki ni konon-kononnya lagi kuat lah. Okay? Dia pun ambil lelaki, perempuan kuat juga, tapi saja dia nak pilih orang lelaki, kita ambil lelaki kuat. Tetapi yang jantan ni dah boleh tahan. Dan yang pondan, dia tak kata pondan lah, tapi ayat yang lebih faham tu, yang tak berapa lelaki, dia tak berapa tahan. Dan dalam sejarah Islam, ramai orang perempuan mengaji hadis dan mengajar hadis. Ramai, termasuk isteri-isteri Nabi, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Kan, Aisyah antara yang banyak mengajar hadis. Jadi kita nak ayat tu dipaham semua. Lelaki ke perempuan, kalau dia ada semangat nak mengaji, dia boleh pergi lebih jauh dalam ilmu tu. Dia ada semangat. Ya, bukan dulu bila nak juga berapa orang mengaji tengah malam ni, kita ngaji start kita tengok jam, bunyi kek semua ni, maksudnya sekejap ya, yang sekejap. Mengaji tu tak makan banyak tak apa, tidur banyak tak apa, game tak apa, download, lepas tu Instagram tak apa. So kita beritahu, saya harap kelas kita ni ada rezeki kita jumpa selalu. Kita nak lahirkan orang yang hadir ni dia lebih tahu dan maju dalam pengajian, dalam hadis. Bukan orang yang datang dengar balik tak tahu apa. Datang dengar balik entah aku pun tak faham. Datang lagi aku pun tak faham, tak payah datang. Kita datang untuk belajar. So siapa yang nak maju dalam bidang ni, dia akan dapati ilmu yang banyak dalam bidang. Siapa yang susah, yang tak apa larat, yang tak ada stamina, kita tak marah dia. Kita suruh dia balik rehat. Okay, balik rehat, tidur, dan dia tak menyusahkan orang apa, insyaAllah. Ustaz pun tak kecil hati, siapa pun tak kecil hati. Tapi siapa yang sanggup, kita boleh bagi. Program, saya nak buat selama ni program nak memantapkan orang. Saya biasa buat program dengan para ustaz, nak memantapkan dalam ilmu hadis. Dan ramai yang suka, sebab dia tahu cara, dah tahu. Bila dah tahu, dia pula semangat lebih dari kita. Itu kita nak. Kan, kita bagi, paham dia bangun, keluar terus. Bagi syarah, tak tahu nak buat apa, bangun, tak tahu apa. So kita kena tahap tu paham betul ke tu. Tapi sampai bawah tu tak naik minimum. Tak nak. Kita kena semangat, bagi semangat, ilmu semangat, dan dia boleh jadi mengajar orang lain pula satu masa nanti. Dia sampai sebar. Dah buat kajian sekarang ni, boleh bagi pula perbincangan. Boleh beritahu ustaz cakap macam ni, tapi kenapa macam ni. Boleh bincang kita. So itu lagi penting benda tu. Semangat tak gorah dia bagi. Dia semangat kena jaga. Sebab akan datang mungkin kita akan jumpa bersebelah sekali, insyaAllah, lepas hari. So kita kena tahan. Saya bagi nasihat untuk sementara waktu ni, cari maklumat yang sebanyak mungkin tentang tutup cerita. Itu kerja rumah. Ada juga. Kerja ada juga. Kerja rumah yang tak akan disemak. Kan? Kerja assignment yang tak akan diberi markah dan tak akan ada nilai, iaitu cari sebanyak mungkin maklumat tentang 6 orang imam tadi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan kitab dia dalam apa jua bentuk, dalam buku, dalam Google, dalam apa cari untuk tambahkan maklumat lebih kenal mereka. Dan Ibnu Majah secara lebih khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ni kita akhiri tasbih kafarah Rasulullah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz. Boleh follow Ustaz, Facebook Ustaz Abdul Aziz, dan boleh tengok tulisan Ustaz dalam blog Ali Tandawi. Blog Ali Tandawi. Ataupun satu lagi, Pemuda Iman. Di insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini kita dapat ingat baiknya, dan kita dapat amal dan sampaikan, insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kat mana? Nampak di hari itu ya. Di hari yang dia free kami hari Jumaat ni. Jadi Jumaat yang anak tahu ah. Ahad malam ni full. Pada yang mengajar jadi dari sikap Ustaz Okey. Kalau sembelih kan okey. Boleh serahkan kepada orang lain. Tentang orang lain lah.
boleh item tu cak ada. Depan itu orang yang bangun teruskan. Dia tengah semangat tu kena boleh gasak tu. Itu yang KKM. Lagi dia semangat. Itu ahli Qurawi. Oh, yang ahli Qurawi. Qurawi. Ni yang letak yang pos-pos tu. Tu. Dia tu dikatakan bakal pengganti Qurawi lah. Syekh Qurawi. Itu besok kat mana? Besok mana? Dia tu. Musim. Tak UAE tu. Yang pos 11. Oh, pergi. 10. Kita pos 11. 10. Tengok balik. Dia tahu mana. Kat mana? Kat dekat Jawatan Sufi. Tak ni. Mana tak tahu ni. Dia sedang ni. Masih gerak pun. So nak pergi sekolah tu. Kalau nak ikut boleh tak? Sekolah nak kita main manah tak? Mana tu? Nak pergi? Jom. So pergi ke 8 lah. Boleh. Baik. Pergi tu pun atas dasar ni. Ada dasar nak baru start jemput kan. Start nak jemput. Mana? Sekolah mana? Sekolah nak mana dia. Pergi. Ya. Dia ada buat carnival. Oh. Carnival tu. Dah start bulan berapa? Dah kita lepas tengah start. Jom main. Tak, yang satu sim game sim. Sim tak? Tang masuk jin. Ha? Oh, betul. Tak yang mana? Ni. Tu yang media ni kita. Zaidi tu ni tau. Zaidi tu orang pondoknya Abang Kaji sangat. Setuju kan? Dia kata dia pemegang sanak apa ni? Tu. Dia Masa yang sanak-sanak tu guru semua kat dia. Tu guru pondok semua kat dia. Kan masa yang kita Bukan pergi Syekh besar. Tu guru pondok Malaysia. kan kita pergi Malaysia. Orang awal itu.